Sekejap sebelum cikgu record. Okey. Lupa nak beritahu. Mungkin ada uh, lupa nak tanya. Syah, macam mana dengan ayah? Dengar-dengar cerita ayah masuk hospital balik untuk operate balik Ya. Okey. So Belum masuk lagi. belum masuk lagi. Bila masuknya? Hari berapa? Salah, 8 hari bulan. Oh ya ke. So tak apalah. Harap-harapnya ayah kamu dalam keadaan dapat sihat kembali seperti sedia kala Okey. Baik, kita nak lihat bab 10 iaitu tentang peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Dalam hubungan ekonomi, Malaysia memang banyak buat hubungan ekonomi. Welcome Aisyah. Baik, sebab ingat satu ni, Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Selari dengan perkembangan yang berlaku dalam ekonomi antarabangsa. Baik, sebenar-benarnya, sesiapa yang belajar ekonomi dengan cikgu, dia akan confuse. Cikgu, Malaysia bukan mengamalkan ekonomi campuran ke? Betul. Tetapi, dari sudut ekonomi, Malaysia ni memang banyak lebih cenderung ke arah pasaran bebas dengan hanya sedikit campur tangan daripada kerajaan. Ya, campur tangan kerajaan sikit. Tapi secara umumnya, entiti ekonomi ataupun unit ekonomi seperti isi rumah dan juga firma, mereka bebas untuk melakukan aktiviti ekonomi. So itu dipanggil pasaran bebas. Ya. Jadi, Malaysia turut memegang peranan besar dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Jadi peranan ini dapat dilihat melalui pelibatan dalam perjanjian termasuklah Asian Free Trade Area AFTA. Ini iaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN. Malaysia juga lantang menyuarakan ketidakadilan dalam ekonomi dan bertindak tegas bagi memastikan kedudukan ekonomi negara tidak terjejas. Baik, kita tengok peranan Malaysia dalam pertama. Baik, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Yang pertama, meluaskan pasaran ekonomi. Di mana, pertumbuhan ekonomi sesebuah negara sangat bergantung kepada keupayaan pertumbuhan ekonomi. Maknanya ekonomi yang berkembang. Ekonomi kita berkembang tu maksudnya apa? Semakin bertambah kegiatan ekonomi. Sebenarnya semakin bertambah kegiatan ekonomi ni, sebenarnya bergantung kepada keupayaan negara, kemampuan negara kita untuk menjual barangan kita ke pasaran antarabangsa. Lagi banyak yang kita jual, maka lagi banyaklah ekonomi kita bertumbuh, pertumbuhan ekonomi. Jadi, Malaysia bersetuju untuk mempermudahkan urusan dan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara sesama anggota ASEAN. Anggota ASEAN tu apa cikgu? Kalau ingat balik, ASEAN ialah negara-negara yang dalam pertubuhan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, kemudian Brunei, Thailand, kemudian juga Kemboja, Filipina. Itu semua negara-negara ASEAN. Jadi, Malaysia bersetuju untuk meningkatkan perdagangan dengan negara-negara ini. Dan ini membawa kepada kelahiran AFTA pada tahun 1992. Apa kelebihan kalau join AFTA ni atau buat AFTA ni cikgu? Baik, bila buat perjanjian AFTA ni, menjadikan kawasan ASEAN ini sebagai tempat produksi yang kompetitif. Produksi yang kompetitif maknanya tempat di mana produk-produk kita, semua produk-produk negara-negara ASEAN ni bersaing sesama sendiri. Bagi hasil keluaran negara ASEAN, jadi satu bentuk kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ASEAN dapat dilaksanakan melalui AFTA, terutama untuk mengurangkan tarif dan cukai barangan. Kalau ada yang kata, cikgu saya sebenarnya tak faham.
Ramai yang kat sini sebenarnya tengok je kan. Sebenarnya tak faham benda ni. Okey, sebenarnya begini. Okey, cikgu tahu apa yang bermain di fikiran korang. Korang mesti kata, oh, benda aku tak faham. Okey, macam ni. Baik, sebenarnya Malaysia, okey, dia join AFTA ni untuk meluaskan pasaran ekonomi. Maknanya, perjanjian AFTA ini supaya apa tahu? Supaya barangan-barangan Malaysia dapat dijual di seluruh negara ASEAN. Barangan Malaysia, contohnya apa barangan Malaysia, cikgu? Barangan Malaysia yang memang ada di peringkat antarabangsa ialah minyak kelapa sawit, petroleum, getah, barangan elektronik. Itu pasaran, itu barangan-barangan daripada Malaysia yang boleh dijual di negara-negara ASEAN. Tetapi harus diingat, kalau kita nak jual negara-negara di negara lain, sudah tentu kita kena bayar cukai. Iaitu bila barang kita ni nak masuk ke negara lain, kita kena bayar cukai tau. Bukan simply boleh masuk kena bayar cukai. Jadi kalau cukai itu dipanggil apa? Cukai apa, cikgu? Itu dipanggil tarif. Itu dipanggil tarif. Tarif ini cukai, iaitu cukai apa? Cukai import, cukai ekspor. Itu tarif. Ya. Jadi kalau katakan negara itu kenakan cukai yang tinggi, kan sukarlah kita untuk bawa masuk barang ke sana. Sebab kita kena bayar cukai lagi. Berapa pula kita nak jual barang kita pada negara itu? Kan? Jadi sebab itu ditubuhkan AFTA ni untuk meluaskan pasaran ekonomi. Caranya macam mana? Dengan AFTA, maka semua negara-negara dalam AFTA akan bersetuju untuk mengurangkan tarif dan mengurangkan cukai barangan. Mengurangkan cukai barangan. Jadi bila kita nak bawa masuk, contoh katakanlah Danisha nak bawa masuk, nak bawa masuk tudung dia, tudung Danisha. Nak jual tudung, kita nak bawa jual ke Indonesia. Bila nak jual tudung ke Indonesia, sudah tentu, bila dibawa masuk, dia akan dikenakan cukai. Kalau cukai yang tinggi, maka tudung Danisha itu terpaksa Danisha jual dengan harga yang mahal. Kan? Jadi bila harga mahal, bila jual di Indonesia, maka tak ramai orang beli sebab harga dia mahal. Danisha pun tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Sebab nak turunkan harga dia terugi. Nak kita bayar cukai lagi kan? Jadi sebab itu di kalangan negara-negara ni bila tengok balik, kita ada AFTA. AFTA ni dapat kurangkan tarif. Maknanya kurangkan cukai. Maka dengan pengurangan cukai itu, Danisha dapat menjual tudung dia ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Jadi ini dapat meningkatkan jualan dan dapat meluaskan pasaran ekonomi. Dapatlah Danisha jual tudung sampai ke Indonesia, sampai ke Filipina, sampai ke Brunei, sampai ke Thailand. Jadi ini tujuan AFTA. Jadi sebenarnya apakah tujuan AFTA? Sebenarnya tujuan AFTA, kalau kamu nak ingat senang je, iaitu mengurangkan tarif dan cukai barangan. Maka dapatlah meluaskan pasaran ekonomi. Itu AFTA. Boleh faham Baik. Kalau ada yang bertanya apa itu tarif, kalau lihat di sini, tarif ialah barangan yang dikenakan oleh kerajaan, bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap barang dan perkhidmatan yang diimport. Itu tarif. Cukai pula ialah bayaran dikenakan oleh kerajaan terhadap orang persorangan lah untuk perbelanjaan negara. So itu jenis bayaran cukai. So itu memang ada, ya. So itulah dia, tentang meluaskan pasaran ekonomi. Baik, itu peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa.
Okey, peranan Malaysia luaskan pasaran ekonomi dengan dengan menyertai AFTA. Yang kedua, iaitu untuk peranan Malaysia dalam ekonomi iaitu dominasi ekonomi negara maju. Okey, ini sebenarnya bukan peranan sebenarnya tahu. Ini adalah isu sebenarnya ni. Okey, isu. Isu yang mana Malaysia terlibat. Okey, ataupun perkara yang Malaysia terlibat. Okey, isu yang ditangani oleh Malaysia lah, iaitu dominasi ekonomi negara maju. Dominasi maknanya penguasaan. Okey, penguasaan. Dominan. Dominasi ekonomi negara-negara maju. Maknanya, apa maksud sini cikgu? Sebenarnya, penglibatan Malaysia dalam isu ini, iaitu di mana ekonomi dunia ni dikuasai negara-negara maju sahaja. Apakah contoh negara maju dalam ekonomi? Negara maju dalam ekonomi adalah seperti Amerika. Okey, sekarang ni nombor satu China. Kemudian yang kedua Amerika dan juga satu lagi Jepun. Dan disusuli pula dengan Britain. Dan Jerman dan sebagainya. Ini negara-negara maju ini negara-negara maju. Baik. So, masalahnya ekonomi ini dikuasai, didominasi oleh negara-negara maju ini. So, kalau kita lihat, perkembangan ekonomi Malaysia bukan sahaja bergantung pada pasaran domestik. Perkembangan ekonomi Malaysia bukan sahaja bergantung pada pasaran domestik. Apa itu pasaran domestik, cikgu? Pasaran domestik maksudnya pasaran dalam negeri. Dalam negeri. So, berkembang ekonomi Malaysia bukan hanya semata-mata pasaran domestik tetapi juga pasaran antarabangsa. Masalahnya, Malaysia ni sering berhadapan dengan sikap negara maju yang mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk tarif dan juga cukai. Dan keadaan ini menjejaskan perdagangan negara. Okey. Cikgu tahu, ramai yang tertanya-tanya, ramai yang tak faham. Cikgu, saya tak faham lah, cikgu. Okey, macam ni. Malaysia ni, dia nak jual minyak kelapa sawit. Nak jual petroleum. Tetapi bila nak jual ke negara maju seperti China, seperti Amerika, Jepun, Britain kan, sering kali Malaysia menghadapi sekatan dan halangan perdagangan. Iaitu apa? Sering kali nak jual ni, bila nak jual, contoh nak jual ke Amerika. Amerika kata apa? Oh, you kena bayar cukai import. Almost 20%. Kemudian you, ada kuota. Kuota tu maknanya kalau nak masukkan minyak ke dalam Amerika ni, bilangan dia terhad. Hanya banyak ni saja, tak boleh lebih. Itu satu. Kemudian ada cukai laut, kemudian cukai custom dan sebagainya, macam-macam cukai. Cukai, kuota dan sebagainya itu dipanggil halangan perdagangan. Halangan perdagangan. Iaitu cukai yang tinggi, kemudian kuota. Kuota tu had bilangan dan cukai-cukai tambahan yang lain. Ada banyak lagi seperti embargo, kemudian juga ada tarif dan sebagainya. Itu semua dipanggil halangan perdagangan. Jadi bila macam Amerika, China, Jepun, Britain mengenakan macam-macam halangan perdagangan, kemudian cukai yang tinggi lah, kuota lagi lah, kemudian juga embargo dan sebagainya, maka ini telah menjejaskan perdagangan negara kita ke negara maju. Sebab negara maju kata apa? Kau kena ikut arahan aku. Aku ni negara besar, negara maju. Kan? Kau nak, kau bayar tarif cukai yang tinggi. Kalau tidak, tak payah. Jadi, Malaysia ni, negara kita, negara yang kecil ni,
Okey, rasa macam kata apa, ekonomi among them sahaja. Kita ni susah nak berekonomi dengan mereka, berdagang dengan mereka. Jadi oleh sebab itu, Malaysia bersuara agar diberikan layanan yang saksama. Berikan layanan yang saksama kepada semua negara. Malaysia protes lah. Malaysia protes. Dan pandangan ini dibangkitkan oleh Malaysia dalam pelbagai forum antarabangsa, maknanya dalam pelbagai seminar-seminar yang telah dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara utama di peringkat antarabangsa, termasuklah Malaysia pernah suarakan di PDB dan juga di APEC, iaitu Asia Pacific Economic Cooperation. Pernah. Di sini Jadi pernah suarakannya. Berani Malaysia kita tahu kan negara kita, kalau kita rasa negara kita rasa tak betul je kan, kita outspoken. That's why satu dunia mengenali 3 tokoh utama negara kita. Dalam sejarah 3 tokoh utama ni memang antara yang kita kata sebagai figura-figura yang memang terkenal seluruh dunia. Yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman memang dikenali seluruh dunia kerana apa? Kerana usaha-usahanya membuat hubungan dengan Britain, dengan US. Dia legendary status lah. Yang kedua, iaitu apa yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman, iaitu dia juga menjadi Setiausaha Agung OIC, di mana negara-negara Islam semua confirm kenal dia. Tunku Abdul Rahman. Yang kedua, I think ini memang legend lah. The most legend adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nombor 2. Satu dunia kenal dia. Why? Kalau dia rasa tak betul, dia akan bagi tahu. Pernah juga dia sound je kepada wartawan tentang bagaimana Israel telah melayan penduduk Palestin. Dia terus bantai je. Dia bagi tahu. And then dia bantai lagi negara Britain tu kan, kata you as a Britain you are macam-macam lah kan. Dia tembak terus. Dalam PBB dia outspoken. Sampai satu dunia kenal dia. Bila kamu pergi ke luar negara, especially kamu pergi Arab Saudi ke pergi mana-mana kan, negara-negara Arab, bila sebut je we are from Malaysia, dia kata Malaysia? Mahathir? Oh good. Nampak tak? So Mahathir tu memang legend lah. Sebab memang kita ini tokoh-tokoh yang bersuara. Bersuara dalam bila tak betul, outspoken. Dan satu lagi legendary status sebenarnya adalah satu lagi our 10th Prime Minister now, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, because dia memang dikenali seluruh dunia. That's why kalau kita lihat, dia pernah diisytiharkan sebagai antara Menteri Keuangan yang terbaik di peringkat Asia pada tahun 1998 dulu. Sehingga kan menjadikan Malaysia sebagai antara economic tiger. Yang maknanya harimau ekonomi, harimau Asia. Malaysia adalah harimau Asia semasa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan back to 1998. So, dan Anwar Ibrahim juga adalah orang yang outspoken. Dia kalau tak betul dia cakap. So this is Malaysia memang bersuara kalau diberikan dia. Tapi nampak ramai tak suka dia. Baik. Bagus soalan tu. Bagaimana pula bulu rumah aku bila nak jawab soalan kau ni. Baik. Pelik-pelik pula. Seterusnya. So, itu cerita tentang bagaimana Malaysia menangani isu dominasi ekonomi negara maju. Baik, jadi itulah peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi. Seterusnya, kalau kita lihat yang ketiga, iaitu kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Peranan Malaysia dalam ekonomi yang ketiga iaitu mewujudkan kerjasama pembangunan ekonomi di kawasan segitiga.
Iaitu segitiga tu melibatkan kerjasama di 3 kawasan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan bersama. Apabila negara jiran saling membantu bagi memajukan kawasan yang terlibat. Iaitu kawasan terlibat yang mana cikgu? Yang ini. Iaitu ini dipanggil lingkungan kawasan Sijori GT. Baik. Sijori GT ni apa cikgu? Inilah dia. Sijori GT. Sijori ialah Singapura, Johor, Riau. Sijori. GT ialah Growth Triangle. Segitiga pembangunan. Growth Triangle. Triangle segitiga. Jadi, Sijori, Growth Triangle. Dan inilah, iaitu Singapura, Johor dan Riau. Sijori. So, di sini. Kawasan ini nak dimajukan. Jadi kawasan ini dimajukan. Ada apa kat sini cikgu? Dekat sini ada kawasan pantai. Kemudian ada kawasan-kawasan pelabuhan, kawasan perniagaan di Singapura. Kemudian kawasan perniagaan di sini dan penempatan di sini. Sebenarnya kawasan di pulau-pulau banyak ni, sebenarnya adalah terkenal sebagai pusat pelancongan dan juga pusat membeli belah. Sini sebenarnya banyak barang-barang yang murah yang banyak dijual di sini, kawasan ini. Tapi kalau kita daripada Malaysia nak pergi situ kena ada pasport lah, kan? Di sini ada Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, pulau macam-macam kat sini. Banyak pulau. Bukan. Ini bukan segitiga Bermuda. Ini segitiga pembangunan. Kalau segitiga Bermuda ada kat sini, dengan kau hilang. Baik. Jadi, Malaysia memperoleh manfaat yang besar, keuntungan yang besar melalui kerjasama ini kerana dapat mengurangkan monopoli pasaran barangan dalam ASEAN daripada negara maju. Maknanya di sini, kerjasama ini kita dapat, sebenarnya kat sini akan jual barangan-barangan tempatan. Barang-barang Singapura jual kat sini. Barang-barang daripada Indonesia jual kat sini juga. Barang-barang Johor akan jual kat sini juga. Jadi, kawasan ini jadi kawasan perdagangan. Jadi, tidak akan diganggu oleh negara-negara maju. Tidak akan diganggu oleh negara maju. Selain daripada itu, negara kita juga dapat mengurangkan kebergantungan pada pasaran kewangan antarabangsa. Dengan mewujudkan pelbagai badan yang berkaitan seperti ada Koperasi ASEAN, Bank ASEAN, serta cadangan untuk menggunakan wang ASEAN dan membendung campur tangan ekonomi negara maju. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya di sini, selain daripada kawasan ini, menyediakan banyak barangan-barangan, tempat untuk menjual barangan-barangan Johor, barang Singapura, barang Indonesia. Juga di sini ada banyak pejabat-pejabat yang mana terdiri pada bank-bank yang boleh memberikan kemudahan pinjaman kepada syarikat-syarikat yang ada di Johor, peniaga-peniaga yang ada di Singapura, ada di Indonesia, untuk memajukan perniagaan mereka. Maknanya di sini, bermakna di sini mereka boleh kita kata menjadi kawasan yang maju tanpa campur tangan negara maju lain. Jadi inilah kita kata kerjasama pembangunan ekonomi Sijori GT. Iaitu Johor, Singapura, Johor dan juga Riau. Untuk membangunkan kawasan ini supaya barangan-barangan dapat dijual di situ sebagai pasaran baru, dan mengelak daripada campur tangan ekonomi negara maju. Itu banyak selain daripada itu, banyak juga kerjasama ekonomi lain seperti IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle pun ada juga. Kemudian juga BIMP, EAGA,
Panjangnya nama. Yalah. Ini BIMP, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines. East Asian Growth Area. East Asian Growth Area. Pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN Timur. So ini antara kerjasama. So bila kamu nampak je, kalau biasanya soalan ini keluar dalam soalan objektif. Bila nampak je IMT-GT, CJORI-GT, BIMP-EGA kan. Baik, sekiranya kamu nampak perkataan GT ni bermaksud growth triangle. Maknanya G tu growth. Yang ini G pun growth. G tu pun growth. Maknanya growth tu pembangunan. So bila pembangunan bermakna di sini kamu boleh bagi tahu bahawa ini semua berkaitan dengan kerjasama ekonomi. Ya, kerjasama ekonomi. So peranan Malaysia dalam memberi kerjasama ekonomi. So kalau ada GT tu semua itu hint lah untuk kerjasama ekonomi untuk membangunkan kawasan growth triangle tu. Baik. So itu yang ketiga. Yang keempat, menangani kemelesetan ekonomi. Ini memang berlaku dan waktu ini 1997-1998 ni memang cikgu sendiri mengalami dan melalui suasana kemelesetan ekonomi ini. So bagaimana Malaysia, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi, bagaimana Malaysia menangani kemelesetan ekonomi. Baik, pada tahun 1997 hingga 1998, kebanyakan negara Asia termasuk Malaysia menghadapi kemelesetan ekonomi yang bermula dengan kejatuhan nilai ringgit antara lain disebabkan oleh spekulasi mata wang. Spekulasi mata wang. Jadi spekulasi mata wang ini memang ianya berlaku di mana kalau dia sebenarnya complicated sebenarnya tentang kemelesetan ekonomi ini. Namun begitu, kalau kita lihat dia spekulasi, dia macam ni lah. Spekulasi ni macam satu tanggapan. Sebenarnya itu tanggapan ni penting tau. Dia sebenarnya satu tanggapan. Contohnya macam ni. Katakanlah, sekarang ni kita tahu duit dolar sekarang tengah mencanak naik. Nilai dolar semakin tinggi. Baik, bagaimana kalau seandainya kemudian ada pihak-pihak yang menyampaikan spekulasi bahawa korang tahu tak lama lagi dolar ni berpotensi untuk harga dia jatuh tau. Sebab apa? Sebab sekarang ni ekonomi Amerika telah merudum, inflasi naik. So banyak perniagaan dah tutup sebab tak ada orang bekerja. So kemungkinan barang pun makin kurang. Spekulasi. Jadi spekulasi itu tersebar ke seluruh dunia. Bila tersebar ke seluruh dunia, orang dah tak nak, orang kata, tak lama lagi ni, dolar nak jatuh ni. Baik kita jual dolar dululah awal-awal. Takut nanti kita rugi. So bila diorang jual duit, jual duit dolar tu awal-awal, jual banyak-banyak. Apabila ramai-ramai jual, apa yang berlaku kepada nilai dolar? Nilai dolar akan turun, jatuh. Nilai mata wang tu jatuh. Sebab orang tak nak pakai dolar, sebab orang takut. Itu dipanggil spekulasi. Tapi cikgu, siapa yang hantar spekulasi tu? Baik. Banyak watak-watak yang berlaku pada waktu itu Antaranya, spekulasi itu membabitkan nilai dolar dan juga nilai-nilai mata wang dolar dan juga yen pada waktu itu di mana spekulasi itu kebanyakannya dilakukan oleh spekulator ataupun dipanggil orang-orang yang cuba mengambil kesempatan. Contoh, antara nama-nama yang dikaitkan adalah seperti George Soros. Antara nama dikaitkan selalu dikaitkan ialah George Soros, di mana dia ni memang hartawan. Dia ada harta dia berbilion. Apa yang dia buat sebenarnya? Iaitu mudah je sebenarnya nak jatuhkan.
mata wang, iaitu dengan dia beli duit tu banyak-banyak. Dia beli duit tu banyak-banyak. Okey. Dia beli duit tu banyak-banyak, duit dolar tu banyak-banyak kan. Okey, dia tapi dia beli tu sikit demi sedikit lah Sikit-sikit banyak-banyak. Okey, contohnya dia ambil dalam 5 bilion atau 10 bilion dia beli. Kemudian bila sampai waktunya kan, dia jual murah. Dia jual murah tapi bukan murah sangat lah. Dia akan jual murah supaya apa tahu? Supaya dan jualan murah tu secara besar-besaran. Jualan murah secara besar-besaran menyebabkan semua orang yang lain panik. Bila orang lain panik, orang lain tanya kau, engkau ni syarikat daripada George Soros, kenapa kau jual secara murah-murah ni? Banyak pula tu. Semua orang, kalau katakan, even kalau George Soros diam kan, yang diorang lain akan kata, akan speculate, akan kata apa? Ini mesti pasal dia ni memang, pasal ekonomi dia ni memang expertise. Bila dia jual dolar, maknanya something wrong with dollar. Okey, kita ikut, kita jual. Semua orang akan ikut apa yang company George Soros buat, jual juga. Ini menyebabkan the whole world speculate dan menyebabkan jual dolar. Apa yang berlaku pada dolar? Dolar drop. Okay, jatuh. Okay. Ya, kalau ramai nak duit tu, nilai mata wang tu, okay, tak jatuh. Tapi kalau ramai yang jual, means ramai yang tak nak. Jual dolar macam jual duit ke? Ya, betul. Okay, jual dolar. Okay, di pasaran antarabangsa. Tiba-tiba jual. Jadi nak tanya juga. Selepas dia actually keluarkan spekulasi tu tak, Amerika dia actually sue tak dia? Dia kena sue tak daripada Amerika? Tak ada. Dia tak kena sue sebab Amerika kata itu di luar dia punya apa? Dia punya kawalan. Sebab all the speculative ni, okay, jual beli dan turun apa semua bukan dia punya pasal. Dan apabila dia orang tanya pada George Soros ni cakap, saya tak tahu. Yang saya tahu, saya hanya ambil kesempatan, saya beli, saya jual. Saya beli, saya jual. Itu je. Saya beli, saya jual, saya beli, saya jual. Saya hanya untuk dapat keuntungan. Saya tak tahu pula bila saya jual banyak-banyak ni, okey, mata wang dolar jatuh, saya tak tahu. Kan. Jadi di situ, okey, bila dolar jatuh, okey, duit ringgit Malaysia waktu tu jatuh. Just bayangkan bila dolar jatuh, duit ringgit Malaysia pun jatuh. Dulu, $1 bersamaan RM2.20. Wow. $1 RM2.20. Bila krisis ekonomi ni jatuh, krisis ekonomi berlaku, duit Malaysia kita telah jatuh kepada $1 bersamaan RM3.80. Drop tap 1 RM2.25, kemudian RM2.70, RM2.80, RM2.90, turun. Sampailah jadi RM3.80. Itu waktu itu krisis ekonomi. Waktu itu. Itulah dia kemelesetan ekonomi. Jadi, oleh sebab itu menyebabkan banyak company mengalami kerugian, dan bila rugi, tutup company. Bila tutup company, banyak pekerja-pekerja terpaksa dibuang. Pekerja terpaksa berhenti. Diberhentikan. Itu kemelesetan ekonomi. Jadi, kalau kita lihat di sini, menurut Tun Dr. Mahathir, dalam buku The Malaysian Currency Crisis, How and Why It Happened, perkembangan ini menyebabkan pelabur-pelabur luar menarik pelaburan mereka di Malaysia. Mereka, maknanya pelabur-pelabur luar tak mahu lagi invest di Malaysia. Dan ini menjejaskan ekonomi Malaysia. Jadi, Malaysia sebenarnya pada waktu itu didesak untuk mencontohi langkah yang diambil oleh negara lain, iaitu menggunakan pelan perancangan tabung kewangan antarabangsa, iaitu IMF. Maknanya bila dah kerugian banyak, nak membangunkan tu susah. Jadi banyak negara telah ambil loan. Loan apa? Loan dengan IMF, tabung kewangan antarabangsa IMF. Tapi negara kita tak nak. Negara kita enggan menerimanya. So, apa yang Malaysia buat? Malaysia menggunakan pendekatan sendiri. Maknanya nak guna cara sendiri.
Okey, dalam usaha nak pulihkan keadaan itu termasuklah dengan menambat. Menambat ni mengikat, ya. Menambat ni mengikat. Mengikat duit kita, okey, mengikat kadar pertukaran ringgit Malaysia tu, okey, kepada dolar US dollar ni, okey, ringgit Malaysia kepada US dollar dengan harga dengan kadar RM3.80 bagi 1 US dollar. Maknanya, maknanya apa yang Malaysia buat iaitu untuk for almost 2 years kalau tak silap cikgu, ya, almost 2 years lah. Okey, $1 bersamaan RM3.80. So Malaysia ikat. Malaysia ikat ke situ. Jadi kalau katakan apa-apa hal berlaku, kalau katakan duit Malaysia jatuh lagi, tapi di peringkat perniagaan, kita tetap guna pakai $1 RM3.80. Walaupun duit Malaysia jatuh lagi. Sekiranya kalau duit Malaysia naik pun dia tetap ikat RM3.80. So tak naik tak turun, ikat kat situ. Supaya apa? Supaya dia tidak terus jatuh, dan juga kalau naik pun tak apalah, pegang dulu. Dan langkah ini berjaya memulihkan ekonomi negara. Dan pada waktu ini siapakah punya idea? Idea ini adalah idea daripada Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir, idea pada waktu itu Tun Dr. Mahathir untuk ikat $1 bersamaan RM3.80. So kalau di pasaran antarabangsa, duit Malaysia sebenarnya semakin jatuh. Tapi kalau untuk melakukan perdagangan, tetap pada RM3.80. Tapi kalau harga ringgit Malaysia naik kepada RM3.5, RM3.4, kan, tetap pegang juga pada RM3.80. Sampailah betul-betul stable, barulah macam mana dia ikat tak bagi nilai tu berubah. Macam mana dia ekonomi memang susah nak faham. But it's okay. Baik. So itu berkaitan dengan dengan kemelesatan ekonomi. Apa yang kamu perlu ingat iaitu untuk menangani kemelesatan ekonomi, Malaysia telah apa tindakannya, peranan Malaysia iaitu telah mengikat menambat kadar pertukaran ringgit itu. Ini the Malaysian currency crisis lah. Baik. Nampak tak ni? Spekulasi mata wang. Kan cikgu explain tadi kan? Spekulasi mata wang. Apa itu spekulasi mata wang? Iaitu spekulasi mata wang wujud sekejap. Benda pula ni. Spekulasi mata wang wujud apabila seseorang membeli mata wang asing bukan bertujuan untuk mengimport, atau melabur dalam perniagaan luar, tetapi untuk menjual semula, ya, pada harga pada masa depan pada harga yang lebih tinggi. Baik. Kemudian menambat kadar mata wang maksudnya adalah menetapkan satu kadar mata wang pada jumlah tertentu dan diperniagakan dengan kadar tersebut. Baik. Seterusnya, kita nak lihat di sini iaitu yang terakhir, iaitu mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Ini yang kelima. Mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Di mana sistem keuangan Islam ini sebenarnya merupakan sistem keuangan yang berlandaskan syarak. Maknanya syarak tu apa? Hukum Islam lah. Dan menjadi alternatif, menjadi pilihan lain kepada sistem keuangan konvensional, sistem keuangan yang sedia ada. Konvensional ni yang sedia ada lah. Baik. So untuk pengetahuan kamu yang belajar, yang tak belajar ataupun tidak mengambil ekonomi, sebenarnya perbankan kita ada dua, iaitu sistem perbankan konvensional yang biasa tu, dan satu lagi sistem perbankan Islam, yang sedia ada. Baik, juga ada di Malaysia. Sistem perbankan konvensional mula-mula ni konvensional
adalah sistem perbankan yang berasaskan kadar faedah. Okey, kadar faedah atau dipanggil interest, di mana setiap pinjaman, setiap loan, okey, akan ada kadar faedah, okey, yang dikenakan terhadap loan tersebut. Jadi ini menyebabkan kamu kena bayar lebih kepada bank. Okey, sebab pinjaman itu berserta dengan kadar faedah. Contoh, kalau katakan kamu pinjam 10,000, kamu kena bayar, okey, dengan beberapa persen kadar faedah. Apabila kamu kira balik bayaran kamu balik kepada bank, rupanya kamu kena bayar lebih kurang 12,000. Pinjam 10,000, bayar 12,000. So 2,000 itu adalah kadar faedah atau dipanggil interest. Dan itu adalah perbankan konvensional. Ya, konvensional. Dan kita tahu bahawa 2,000 itu walaupun nama dia kadar faedah, tapi sebenarnya dalam Islam dipanggil riba. Dan riba adalah tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya, ataupun dipanggil bunga, betul. Dipanggil bunga. Ya, bunga pinjaman. So di Malaysia telah telah generate ataupun telah buat sistem perbankan Islam di mana menurut kajian perlu menggunakan yang kedua. Jadi iaitu sistem perbankan Islam. Bagaimana sistem perbankan Islam pula? Baik, sistem perbankan Islam dia tetap ada pinjaman apa semua. Cuma dia tidak mengenakan kadar faedah, tetapi dipanggil sebagai kos pengurusan. Contoh, apabila kamu pinjam 10,000, kemudian kamu dikenakan bayaran tiap-tiap bulan kamu bayar, tetapi pada akhirnya kamu kena bayar lebih kurang dalam 11,000. So ada lagi 1,000. Cikgu, 1,000 tu bukan kadar faedah ke? Bukan. Dalam sistem perbankan Islam telah buat perjanjian bahawa you pinjam 10,000 ya, and then you bayar balik 10,000 tau. Tetapi oleh kerana pinjaman ini you bayar dalam tempoh 2 tahun, every month you bayar, let's say 200, so kita ada charge management. Kos pengurusan. Kos pengurusan untuk apa? Untuk hantar surat, bil-bil, kemudian untuk pengurusannya, untuk insurance-nya, if you tak bayar nanti kita kena ada insurance supaya nak cover. In case kalau you tak bayar, so itu semua ada cost dia. So bila di cost calculate for every month kena bayar, cost tu semua, so dia lah menjadi 1,000. So dia bagi tahu kepada pelanggan, you memang pinjam 10,000, you bayar 11,000, another 1,000 tu adalah untuk management cost. And then dia tanya, agree? Yes, agree. Kalau agree, you can sign here, and then kita akad bahawa you agree untuk take loan, kemudian you agree untuk apa? Untuk cover cost management. Macam tu. So itu adalah kita kata sebagai Islamic punya Islamic punya financial system. Perbankan Islam. So itu perbezaan dia. Itu perbezaan dia. Jadi oleh sebab itu kalau kita lihat di sini, sistem kewangan Islam ni adalah satu sistem kewangan yang berlandaskan syarat, dan juga satu alternatif yang lebih baik, yang mana cikgu tengok bukan sahaja Muslim, but non-Muslim pun ramai yang buka akaun untuk menggunakan sistem kewangan Islam ni. Ramai. Sebab dia lebih baik. So Malaysia terlibat dalam usaha membangunkan sistem kewangan ini sejak tahun 2001. Dan kalau kita lihat di sini, iaitu Malaysia membangunkan sistem kewangan Islam yang progresif, yang terus membangun, dan komprehensif, yang kita kata lebih padat, sehingga menyumbang kepada keberkesanan sektor kewangan negara. Malaysia juga memiliki kedudukan utama dalam pelbagai indeks global berkaitan dengan keuangan Islam, termasuklah menjadi pasaran suku terbesar di dunia. Apa itu suku sijil kewangan Islam? Suku ialah sijil kewangan Islam. Pasaran suku, pasaran sijil kewangan Islam terbesar dunia. Negara kita menjadi negara utama pelaburan dana Islam, dan Malaysia menubuhkan INCEIF, iaitu
pusat antarabangsa pendidikan kewangan Islam untuk mendidik, mengajar orang bagaimana untuk mengamalkan kewangan Islam itu dengan menyokong perkembangan kewangan Islam, Islamic Financial. Jadi mengantarabangsakan sistem kewangan Islam maksudnya membawa sistem perbankan Islam ke peringkat antarabangsa. Inilah dia INCIF yang terletak di Petaling Jaya. Petaling Jaya, di PJ. Dan kalau kita lihat, inilah dia Malaysia memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi antarabangsa. So, suara Malaysia agar negara memperoleh layanan yang adil daripada negara maju sering didengar dalam forum antarabangsa. Jadi Malaysia turut menekankan hubungan ekonomi dan pembangunan yang baik dengan negara lain. Sebagai rakyat Malaysia, usaha membangunkan ekonomi ini melalui hubungan pada peringkat serantau dan juga antarabangsa perlu diberi sokongan. Kerana apa? Kerana dapat meningkatkan kemakmuran negara kita. Kemakmuran. Jadi, berbalik kepada apa yang telah kita pelajari tentang peranan Malaysia dalam ekonomi, kamu boleh buat nota sendiri ataupun nanti kita akan buat nota, iaitu peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Malaysia dalam ekonomi. 5. Pertama, luaskan pasaran ekonomi melalui AFTA. So, dengan AFTA dapat kurangkan tarif dan cukai barangan. Yang kedua, Malaysia juga menangani isu dominasi ekonomi negara maju. So, Malaysia ni kita tahu bahawa sering menghadapi masalah dalam ekonomi, dalam perdagangan, iaitu halangan-halangan dan sekatan ekonomi. Apa yang Malaysia buat? Malaysia outspoken, bersuara, diberikan layanan yang saksama. Bersuara kat mana? Komplain kat mana? Komplain di PBB dan juga di APEC. Yang ketiga, kerjasama pembangunan ekonomi segitiga, di mana Malaysia juga terlibat dalam segitiga ekonomi, seperti kita tahu seperti Sijori GT, MIMTGT. Especially yang inilah Sijori GT ni, iaitu Singapura, Johor dan juga Riau. Growth Triangle, pembangunan segitiga. Itu yang ketiga. Yang keempat, iaitu tentang bagaimana pelibatan Malaysia dalam ekonomi, di mana bagaimana Malaysia menangani kemelesetan ekonomi, di mana pada waktu 1997 dan 1998 negara mengalami kemelesetan ekonomi akibat daripada kegiatan spekulasi mata wang. So, apa yang Malaysia telah buat, iaitu Malaysia telah mengikat nilai ringgit Malaysia kepada US dollar dengan nilai RM3.80 bagi $1. Dan angka ini berjaya memulihkan ekonomi negara kita. Bagus. Dan yang kelima, mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Sebab Malaysia lah yang telah membangunkan sistem kewangan ini, dan juga Malaysia juga telah membangunkan sistem kewangan Islam supaya dapat menjadi satu pilihan kepada orang Islam dari sudut kewangan. Dan Malaysia juga menubuhkan satu pusat untuk mengajar, untuk menyokong perkembangan kewangan Islam ini, iaitu INCIF, International Center for Education in Islamic Finance di Petaling Jaya. So, itulah 5 peranan Malaysia dalam ekonomi. So, itu adalah 10.2 ya. Kita belum masuk 10.3 lagi, kita baru habis 10.2. Ada sebarang soalan nak tanya tentang